Guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu lagi perkara yang menarik untuk saya berikan sedikit perkembangan berkaitan dengan siasatan ISPRM, berkaitan dengan pertimbangan pembelaan YTL, janji segera siasatan. Ya, ini adalah berkaitan dengan skandal One Bestarinet, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini dalam satu kenyataan pihak ISPRM, yaitu Suruhanjaya Pencegahan Malaysia, Pencegahan Rasuah Malaysia, memberitahu mereka akan memberi pertimbangan terhadap pembelaan sebuah syarikat yang sedang disiasat, ya, berhubung dengan isu One Bestarinet. Menjanjikan siasatan yang adil, Ketua Pesuruhjayanya ISPRM, yaitu Azam Baki, berkata penelitian kes itu masih di peringkat awal dan tidak boleh diputuskan, termasuk membabitkan pertikaian teknikal di antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan syarikat terbabit. Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki berkata, siasatan masih dijalankan, termasuklah melibatkan isu teknikal pihak KPM dan YTL Communication Sdn Bhd. Dan katanya kami akan mempertimbangkan pembelaan yang dikemukakan oleh YTL Communication. Jadi pada masa ini adalah terlalu awal katanya untuk membuat sebarang kesimpulan, kerana siasatan ini melibatkan pertikaian teknikal berkaitan penyampaian projek di antara KPM dan juga YTL Communication. ISPRM akan berusaha katanya untuk mempercepatkan siasatan di ini sebaik mungkin, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Jadi semalam media melaporkan YTL Power International Berhad, YTL Power mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang menuduh mereka terlibat dengan salah laku berhubung kontroversi projek One Bestarinet. Dan menurut KPM, One Bestarinet ialah yang dilaksanakan dengan kerjasama YTL Communication pada tahun 2011. Ya, ketika itu KPM menganugerahkan kontrak selama 15 tahun yang bernilai 4.1 bilion ringgit kepada YTL Communication bagi pelaksanaan projek itu. Melaluinya, 10,000 sekolah rendah dan menengah dilengkapkan dengan akses internet berkelajuan tinggi, yaitu 4G dan platform pembelajaran maya yang menyediakan sambungan serta akses kepada penyelesaian pembelaan bersepadu. Jadi kira-kira 2 tahun selepas dilancarkan, masalah dikesan dengan ada sekolah menghadapi masalah kelajuan dan sambungan internet. Banyak sekolah luar bandar juga tidak dapat memanfaatkan perkhidmatan itu, susulan infrastruktur dan juga liputan yang lemah. Jadi laporan Ketua Audit Negara turut menyuarakan kebimbangan terhadap projek berkenaan dan mengetengahkan, ya, ketidakcekapan serta kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Jadi pada tahun 2020, kerajaan ketika itu membuat keputusan untuk tidak meneruskan kontrak YTL Communication. ISPRM pula menyerbuh pejabat kerajaan berkaitan dan YTL Communication pada 4 September lalu bagi membolehkan siasatan berhubung projek tersebut dilaksanakan. Bernama pula semalam melaporkan YTL Power menjelaskan pihaknya diberikan projek One Bestarinet melalui proses tender terbuka serta dianggap pihak yang paling mematuhi aspek teknikal serta efektif dari segi kos berbanding 16 ataupun 18 pembida yang lain. Katanya, kami ingin menjelaskan kami telah melaksanakan kewajiban kontrak kami terhadap kerajaan dengan tekun sejak projek itu dimulakan. Jadi sepanjang pengetahuan kami tidak melanggar mana-mana terma kontrak ataupun melanggar mana-mana undang-undang, katanya dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia. YTL Power yang memiliki 60% saham YTL Communication juga berjanji untuk memberikan kerjasama penuh kepada ISPRM yang menjalankan siasatan berhubung isu berkenaan. Menurut Azam Baki lagi, ISPRM juga berkomited untuk menjalankan siasatan secara profesional dan adil ke atas semua pihak yang terlibat. Dalam menjalankan siasatan ini, ISPRM akan mematuhi proses yang sewajarnya. Memandangkan siasatan masih berlangsung, kami menyuruh semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi, kata ISPRM itu sendiri. Jadi sahabat semua, itu antara perkembangan ya berkaitan dengan skandal One Bestarinet ini yang berlaku dan dimulakan ketika menterinya, yaitu Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya perkara ini sudah menjadi hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia dan juga warga maya. Dan sebelum saya mengakhiri perkongsian ini sahabat semua, saya juga ingin berkongsi satu lagi berita terkini, ya, berkaitan dengan GISBH,
yang telah pun difatwakan oleh beberapa negeri bahwa JSBS ini adalah ajaran sesat. Jadi CEO JSBS dan isteri file habeas corpus untuk dibebas serta-merta. Itu antara perkara yang difailkan oleh CEO dan juga isteri kepada JSBS ini. CEO JSBS iaitu Ketua Pegawai Eksekutif JSBS Holdings yang Berhad, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali, dan isteri Azura Muhammad Yusuf yang didakwa atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang menfailkan permohonan habeas corpus untuk dibebaskan serta-merta. Turut memfailkan permohonan itu ialah seorang pengurus kafe Ikhwan di Keluang, Muhammad Suhaimi Muhammad Sani berumur 28 tahun yang kini ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 iaitu lebih dikenali sebagai SOSMA. Dalam permohonan itu ketiga-tiga pemohon memohon satu writ habeas corpus dikeluarkan Mahkamah Tinggi di Johor Bahru bagi membebaskan mereka daripada tangkapan dan penahanan tidak sah oleh pihak responden. Pasangan suami isteri itu juga yang berumur 68 dan 57 tahun yang turut menghadapi pertuduhan mengikut SOSMA serta Muhammad Suhaimi memfailkan permohonan terbabit menerusi Peguam Datuk Rosli Kamaruddin yang mewakili ketiga-tiga pemohon itu di Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini. Nisaruddin dan Azura menamakan Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan Pendakwa Raya, Pengarah Penjara Negeri Selangor serta Kerajaan Malaysia selaku responden pertama hingga kelima, manakala Muhammad Suhaimi menamakan Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia selaku responden pertama hingga ketiga. Jadi terdahulu Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abu Bakar Qatar menetapkan 4 Disember ini untuk pendengaran permohonan itu. Dan kesemua responden diwakili Peguam Persekutuan Muhammad Firdaus Sadani Ali, manakala ketiga-tiga pemohon diwakili Peguam Rosli Najib Zakaria, Dorina Abdullah, Bos Taman Ahmad dan juga Muhammad Zahir Rosli. Turut hadir dalam prosiding itu Peguam Pemerhati daripada Majlis Peguam R Jaya Balan, Fadli Ihsan, Muhammad Hasan dan Khairul Azad Sariman. Pada 23 hari bulan Oktober yang lepas, Nasiruddin bersama 21 pengikutnya didakwa di Mahkamah Session Selayang Kuala Lumpur atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang JSBS sejak 2020 mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan. Jadi tiada pengakuan direkodkan daripada mereka kerana kes itu mengikut SOSMA yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Muhammad Suhaimi pula dijangka didakwa di Mahkamah Session Kota Tinggi petang hari ini mengikut akta kemarin sebenarnya mengikut akta anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran ATIPSOM 2007. Jadi itu sahabat semua antara beberapa perkembangan yang hangat diperkatakan di media sosial. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan isu Wan Bestarinet dan pendakwaan kepada CEO, isteri dan seorang lagi individu berkaitan dengan JSBS ini dikatakan didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Itu antara tuduhan yang dihadapi oleh CEO JSBS, istrinya dan juga seorang individu. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.